Okey, Assalamualaikum. Uh, Malam ini kita membincangkan tentang perlembagaan. Kita ada kelas perlembagaan. Malam ini bersama kita adalah saudara Khairul Azam atau lebih dikenali sebagai Buzair Azam. Ya, betul. Ya, Ui, kali pertama orang pronounce nama tu betul. Oh, Kali pertama. Sebab biasa orang buzzer. buzzer. Okey, so kita akan berbicara tentang perlembagaan yang mana kita rasa ianya satu yang perlu diketahui. Okey, untuk pembukaan saya nak minta saudara Azam kita bercerita sikit tentang apakah itu perlembagaan. Kena ambil Ada buku. Apa yang baru orang macam percaya orang sikit. sebut perlembagaan, constitution, apa sebenarnya perlembagaan ni? Sekejap. Kita kalau tanya perlembagaan tu apa, dia buku macam ni je lah. Dia buku macam ni. Kat dalam buku ni dia dia ada 183 perkara. Kira undang-undang macam 183 section lah. So perlembagaan ini dia adalah undang-undang tertinggi negara kita. Tidak ada yang lebih tinggi berbanding dengan perlembagaan persekutuan. So undang-undang kita ada banyak, akta parit dan tali air, akta orang bangsat, akta bankrupt, akta syarikat. Semua akta-akta tu berada di bawah perlembagaan. Kerana perlembagaan ini menyatakan bahawa mana-mana undang-undang lain yang dibuat yang tidak selaras dengan perlembagaan, undang itu akan terbatal. So secara asasnya itulah dia perlembagaan. Yang buku ni semua orang boleh beli. Ada dekat semua kedai buku. Ada buku kecil, ada buku besar kan, yang harga berbagai-bagai lah. Ada yang RM15, ada yang RM20 kan. So yang pada saya ni, ini adalah versi yang terkini yang ada mengandungi pindaan perlembagaan yang terkini. Oh, okey. So asasnya itulah perlembagaan. Bang, ada orang tanya, dia mungkin dikata tersalah dengar ke akta orang bangsat tu? Betul. Masih digunakan lagi sekarang? Ya, memang ada akta orang bangsat. Kalau tak percaya sila Google. Cuma mungkin sekarang ni nama dia dah ditukar lah. Dia dah ditukar kepada akta orang tidak dikehendaki. Akta pendaftaran orang tidak dikehendaki. Tapi sebenarnya nama asal dia akta orang bangsat. Dia adalah satu akta yang mengawal dan mendaftarkan semua penjenayah-penjenayah di negara kita. Mana yang disabitkan dengan kesalahan jenayah di mahkamah, nama mereka akan dimasukkan dalam satu list daftar orang bangsat. Tapi ini dulu punya nama lah. So tak silap saya tahun 80-an mereka pindah akta orang bangsat tu kepada akta orang tidak dikehendaki. So kalau rasa saya menipu, sebelum memutuskan betul saya menipu, sila Google akta orang bangsat. Dan dia akan keluar akta orang tak dikehendaki. Okay, alright. So bila kita tahu, kita dah dengar apa itu perlembagaan, kita juga nak tahu kenapa pentingnya. Sebab ramai orang bercerita tentang perlembagaan itu, perlembagaan ini, tapi sebenarnya kita nampak bahawa pengetahuan tentang perlembagaan itu tidak orang kata apa, tidak seperti mana yang sepatutnya. Jadi kenapa pentingnya untuk kita sebagai rakyat biasa ni untuk belajar tentang perlembagaan ni, dan seterusnya dalam perlembagaan ni, kata-kata ada 134 perkara ni, yang mana yang paling perlu diketahui oleh khalayak lah, oleh orang-orang biasa ni? Okey. Perlembagaan ini dia ada 183 perkara. Tapi saya cadangkan kita hanya perlu fokus kepada 5 perkara sahaja. Okey. 5 perkara sahaja. Sebab 5 perkara ni yang paling selalu sekali kita bergaduh. 5 perkara ni yang paling selalu kita diayam-ayamkan.
Kan? So kita tahu 5 je cukup daripada 183. So 5 ni saya bagi percuma pada malam ni. Kalau nak lebih daripada 5 kena bayar lah. So Macam Macam promosi lah, promosi lah kan. kan? 5 ni saya bagi percuma malam ni kan. Tapi nak lebih daripada 5 kena bayar. So dia lebih kurang macam ni lah. Kalau kita nak bercakap bab agama, pendapat kita tu kalau pasal solat ke, pasal puasa ke, pasal apa-apa je hukum yang kita nak cakap pasal isu agama tu, dia mestilah bersandarkan kepada ayat Quran, mesti bersandarkan kepada hadis. Barulah pendapat kita tu orang tak boleh sangkal lagi. Ya, betul. Orang tak boleh sangkal lah kalau kita dah contohnya macam tarawih 8 ke 20 kan, 8 ke 20 bergaduh 8 ke 20, tapi di akhirnya ulama kita ada memberikan penyelesaiannya, ada dalil yang kata 8 pun okey, 20 pun okey. So maksudnya dah start berkurangan lah apabila pertikaian 8 rakaat ke 20 rakaat ke, syarat dia ada dalil yang meyakinkan kan. So begitu juga dalam hal ehwal bernegara ni. Okay, apa dia 5 perkara yang saya rasa asas yang kita kena tahu. Sebab yang pertama, perkara 3 perlembagaan persekutuan. Perkara 3. So perkara 3 menyatakan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. So ini adalah dalil pertama yang kita kena tahu yang terkandung dalam perlembagaan. So tak kisahlah kita pergi ke mana pun dalam negara kita ni, apabila bercakap tentang kedudukan Islam dekat dalam negara kita ni, tak kiralah sama ada kita nak mempersoalkannya ke, kita nak mempertahankannya ke, nak berdebat dengan orang ke apa ke, kita kena berpegang kepada perkara 3 perlembagaan persekutuan yang telah secara jelas menyatakan bahawa Islam itu adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. So itu adalah promosi percuma yang pertama. So lepas ni kalau kat kedai kopi ke kat mana ke orang nak bercakap tentang Islam, kita berpegang, kita ada modal lah, kita nak cakap. Maksudnya kita tak cakap kosong lah kan. Kau ni sembang kosong aja apa semua kan apa. So perkara 3 perlembagaan persekutuan. So dah tak ada dakwa-dakwi je lagi dah. Okay, tu perkara 3 perlembagaan. Perkara kedua perlembagaan yang penting adalah berkaitan dengan perkara 152 perlembagaan persekutuan. 152 iaitu berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. So kita berpegang kepada perkara 152 tu, kita tahu. So kita pergi kat mana pun, apabila orang bercakap tentang bahasa Melayu macam mana, so dalam perkara 152 tu dah jelas menyatakan bahawa bahasa Melayu hendaklah digunakan bagi maksud rasmi. So macam baru-baru ni kan PMX kita ada cakap, mana-mana orang yang tulis surat pada kerajaan yang tak guna bahasa kebangsaan, surat tu hendaklah dipulangkan. Dan tak ada siapa boleh mempersoalkan apa yang dikatakan oleh PMX. Sebab apa? Kenyataan PMX tu adalah berdasarkan pada perkara 152 perlembagaan. So orang tak boleh nak bersoal. Begitu juga ni kat Pahang istimewa. Saya berada di bumi Pahang. Semua papan-papan tanda kedai-kedai apa semua, tak kira lah, saya tak tahu bak putih. Ada tulisan Jawi. Ada tulisan Jawi. So tulisan Jawi itu adalah sebahagian daripada bahasa Melayu. In fact, dalam fasal 152 tak. Fasal 152 kalau dalam konteks bahasa kebangsaan ni, dia hendaklah dibaca bersama dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1963. Boleh Google. So hendaklah dia perlembagaan dah 152, tapi perincian dia ada dalam detail Akta Bahasa Kebangsaan 1963. Boleh Google.
So dekat situ dia ada section 4. Section 4 atas bahasa kebangsaan, dia menyatakan tulisan bahasa Melayu tu dalam bentuk apa. So, okey. tulisan Jawi adalah sebahagian daripada bahasa Melayu. Tulisan bahasa Melayu selain daripada tulisan Romi inilah. Oh. So, sebab itu dekat Pahang ni, orang tak boleh nak persoalkan. Majlis buat peraturan, semua signboard, semua kena tukar, semua kena ada ni. So, semua itu dibuat berdasarkan. Sampai sekarang tak ada siapa boleh nak mempersoalkan, kan? Kat sini pun waru, ada tulisan Jawi, kan? Semua ada tulisan Jawi. Gapundek je saya tak nampak. So, perkara 3, perkara 152. 3, perkara 153 perlembagaan. 153 ni yang agak kontroversi ni. Betul. Dia perkara 153 berkaitan dengan hak keistimewaan orang Melayu. Kan? Moderator bolehlah sambil-sambil tu belik-belik tengok kan kata saya membongak pula kan. Perkara 153. Ni 146. Perkara ni 156. Perkara 153. Tadi saya kata perkara 152 bahasa kebangsaan. Betul. Dah hafal lah. Okey, 153. So, yang pertama tadi agama, kedua bahasa, ketiga adalah hak istimewa orang Melayu ada dinyatakan dalam perkara 153. So, apabila kita nak bercakap tentang hak orang Melayu terhadap perniagaan, apabila kita nak memperjuangkan isu beasiswa untuk orang Melayu, apabila kita nak bercakap tentang kuota orang Melayu, kita berpandukan kepada perkara 153 Perlembagaan Persekutuan ini. Orang tuduh kita resis, kita cakap resis kepala banang kau. Kan? Kau tahu tak apa perkara 153 Perlembagaan Persekutuan cakap? Memang dalam perkara 153 dah jelas menyatakan dekat situ yang kita ada hak keistimewaan. Kan? So, itu 3. Yang keempat adalah kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kedaulatan Raja-Raja Melayu ni adalah dalam perkara 181 Perlembagaan. Okey, tengok di sini. Okey. Perkara 181 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa moderator baca. Okey, tertakluk kepada peruntukan perlembagaan ini, kedaulatan, prerogatif, kuasa dan bidang kuasa raja-raja dan prerogatif, kuasa dan bidang kuasa pembesar-pembesar memerintah Negeri Sembilan di bawah wilayah-wilayah mereka masing-masing sebagaimana yang telah ada dan dinikmati hingga kini adalah tetap dan tidak terjejas. So, kedudukan Raja-Raja Melayu kita dijamin di bawah perlembagaan, kedaulatan mereka tidak terjejas, ya. Sebab tu dia kata kedaulatan mereka masing-masing sebagaimana yang telah ada dan dinikmati sehingga kini adalah tetap dan tidak terjejas. Maksudnya keistimewaan raja itu terhadap tanah, keistimewaan raja itu terhadap hak dia untuk memerintah, mentadbir negeri dan sebagainya, sebagai ketua negeri dan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, dia punya kedudukan itu tidak terjejas dengan perkara 181 Perlembagaan. Okey, kalau saya boleh tu sikit. Ada orang kata dalam certain keadaan di mana ada usul atau ada suara-suara untuk menghapuskan kuasa raja-raja atau macam kita kata untuk ada orang kata nanti kat Malaysia akan jadi sebagai satu republik yang mana raja tidak lagi berkuasa dan lebih kepada presiden dan sebagainya. So, benda ni sebenarnya telah menidakkan apa yang mereka kata tu. Ya. Dalam satu sudut, perkara 181 ni hendaklah di buku ni hendaklah digenggam erat dan kita hempukkan kat kepala dia. Kita tunjuk kat dia perkara 181 ni untuk bagi tahu pada dia kedudukan raja-raja ni tak boleh diganggu gugat.
sebab keadaan kemuliaan kedaulatannya dikekalkan melalui perlembagaan. Maksudnya contohlah kita kata dalam kempen politik kata jangan undi orang sebab nanti dia akan hapuskan kuasa raja. Jangan undi orang ni, dia akan tarik, dia akan ganggu. Semua tu adalah tidak boleh lah sebab benda ni dah termaktub kat sini. Macam mana pun dia ini adalah bidang kuasa tertinggi. Kalau dia nak cabar kat mahkamah sekalipun, ini adalah pasak dia memang tak boleh. So benda tu sebenarnya hanyalah satu modal lah. Dan sebenarnya tidak boleh dilakukan pun. Kan? Sebagai satu bentuk ugutan atau nak menakutkan orang terhadap satu-satu perkara kan. Okay. So 4 dah. 4 dah. Saya janji 5. 5. Okey. So janji saya yang kelima adalah berkaitan dengan kewarganegaraan. Kewarganegaraan ini dia bermula daripada perkara 14 Perlembagaan Persekutuan. Okey. Bermula daripada perkara 14 Perlembagaan Persekutuan. Dia ada banyak perkara lah, 14, 15, masing-masing tu ada dia, tapi dia bermula daripada perkara 14 berkaitan dengan isu kewarganegaraan yang ada syarat-syarat dia nak bagi kewarganegaraan. Sebab sejarah ini yang kata sejarah yang kita kena tahu kena tahu. Okey, contohnya kewarganegaraan perkara 16, kewarganegaraan melalui pendaftaran. Sebab orang bukan Melayu dalam negara kita ni semuanya asalnya didaftarkan sebagai warga negara. Tetapi orang Melayu tidak didaftarkan sebagai warga negara sebab mereka dah memang warga negara. Sebab dah memang dianggap warga negara. Dan dekat dalam ni dia ada berapa syarat? 4 syarat. Nak didaftar dulu datuk nenek moyang orang Cina, orang India, nak didaftarkan sebagai warga negara, dia kena memenuhi 4 syarat ini. Boleh moderator baca 4 syarat tu? Syarat yang pertama bahawa dia telah bermastautin di persekutuan dalam masa 7 tahun sebelum tarikh permohonan. Maksudnya dia sebelum dia mohon kewarganegaraan tu dia dah duduk 7 tahun kat dalam negara. Betul? Okey, yang kedua bahawa dia berniat hendak berbuat demikian secara tetap. Maksudnya bukan temporary bukan sementara lah. Okey, yang ketiga bahawa dia berkelakuan baik. Yang ni boleh justify tak berkelakuan baik ni pada tahun 1957 dulu dia akan buka rekod cawangan khas. Okey. Cawangan khas polis. So tengok orang ni pernah ada rekod jenayah ataupun tidak. Itu yang ada rujuk dengan Akta Orang Bangsat tu. Tapisan keselamatan. Jadi dia lebih kurang macam tu lah. So orang yang clean rekod, tak ada apa-apa rekod jenayah apa semua, dianggap berkelakuan baik. Okey.